Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kat mana tu? Ya? Mari sebelah muka surat. Sebelah daripada atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan keluarkan olehmu di dalam hatimu akan kasih kepada dunia, dan takut olehmu akan hilang ilmu dan amalmu yang telah engkau berlelah dan payah dan susah dalam 4, 5, 60 tahun. Dan ingatkan olehmu akan kisah seorang lelaki daripada kaum Bani Israel yang telah menghimpunkan 80 peti kitab hingga menurun oleh Allah Ta'ala akan wahyu kepada Nabi. Khabarkan olehmu kepada laki-laki yang menghimpun 80 peti kitab, jikalau ia menghimpun banyak daripada demikian itu sekalipun, maka tiada memberi manfaat oleh Allah Ta'ala akan ilmunya, melainkan dengan mengamalkan ia akan tiga perkara. Pertama, jangan engkau kasih akan dunia. Kedua, jangan engkau sakit akan hati manusia. Ketiga, jangan engkau bersahabat dengan raja-raja seperti yang telah tersebut dahulunya. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan keluarkan olehmu di dalam hatimu akan kasih kepada dunia. Dunia ni tempat kita duduk dalam perjalanan menuju ke tempat kampung asal. Kampung asal kita syurga. Turun ke belakang sulbi tu Adam. Di dunia beranaklah jadi keturunan yang banyak siapa hak kita ada sekarang. Duduk dalam alam musyahadah. Nak tinggal dunia tak boleh, pasal duduk dalam dunia. Maksud kataan ulama, tinggalkan dunia bukan suruh naik jet tinggal dunia. Kita duduk dalam dunia tak boleh tinggal. Maksudnya janganlah menyebabkan dunia itu menyebabkan kamu lupa kepada Allah. Masing-masing dengan habuang dunia masing-masing. Dunia tak salah, sebab Allah ajar kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, atina, datangkan kepada kami di dalam dunia ni hasanah. Dunia hasanah ni kata ulama-ulama tafsir, iaitulah rumah, tempat tinggal, kenderaan, anak isteri, pekerjaan, dan perkara-perkara yang lain yang memudahkan kehidupan kita. Mana hasanah? Rumah tak numpang rumah orang, kereta tak numpang kereta orang. Hasanah. Anak isteri mana tidak menyebabkan kita lalai, pekerjaan tidaklah menyebabkan kita jauh daripada surau masjid. Dunia hasanah. Bukan hasanah ni mana gaji 14,000, mana baik, tak makan haram. Jadi jangan kasih kepada dunia. Dan yang kata kena kasih kepada harta benda, macam tanaku, macam belawang lah. Sedangkan Rasulullah SAW menganjurkan kita supaya mempertahankan harta benda. Nampak tak? Mempertahankan tanah air dunia tu, mempertahankan akan anak isteri. Mana orang yang mati dalam keadaan mempertahankan tanah air dan umpamanya, maka matinya dalam keadaan Allah. Dan guanil pula. Dunia yang dimaksudkan ada dua. Yang pertama, dunia yang melalaikan kita daripada akhirat.
Yang kedua, dunia yang tidak melalaikan. Bahagian yang pertama, dunia yang melalaikan. Maka waktu tinggal. Dunia dia ada dua. Ada yang tidak melalaikan, ada yang melalaikan kita. Umpamanya dunia itu hijab, berniaga. Ada berniaga tak melalaikan kita daripada akhirat. Niaga tapi semayang 5 waktu. Niaga tapi orang ngajar boleh pergi dengar. Tu dunia tidak melalaikan. Dunia yang melalai, contoh berniaga, dengan sebab berniaga pada semayang. Niaga ni tak mesti niaga kecil, niaga besar, kontraktor, niaga belaka tu. Bukan niaga ni mesti buka kedai kopi. Projek niaga belaka tu. Jual prepaid, niaga belaka. Berniaga punya pasal siapa ada semayang. Niaga punya pasal siapa ada pergi suram niaga. Buka kedai punya pasal siapa ada je tengok muka dia duduk atas masjid. Niaga tu dipanggil niaga dunia yang melalaikan. Tadi meniaga dunia tak melalaikan. Yang kedua, dunia yang tidak melalaikan. Dunia yang tidak haram, dunia yang diharukan pada syarak. Lawannya dunia yang diharamkan pada syarak, seperti makan minum. Makan minum hak haram, kena tinggal tu. Kena tinggal. Baiklah, kita pergi kepada bahagi yang kedua. Dunia tak salah, halal pada syariat. Dalam kita duk cari harta, kita dang sembahyang. Dalam kita duk ipung piti siapa boleh ratus ribu simpan dalam bank pun kita dang kat orang dengar. Kena ingat, jangan ingat apa yang kita simpan itu boleh mengekalkan kita. Situlah. Nampak? Harta halal dah, piti halal, sumber halal, hijrah halal, dunia yang halal. Halal sekalipun tak bawa mati. Bila tak bawa mati, kasih kepada dunia itu harus, tapi berpada-pada. Itu maksud dia. Bukan suruh benci ke harta benda. Tengok kereta terajang kereta, tengok motosikal terajang motosikal. Tak, tengok rumah takir dengan kapok. Buat apa ni? Ustaz kapok suruh benci dunia. Itu bukan warak tu. Tu gila babi. Faham? Maknanya jangan, walaupun rezeki mu halal, pitih mu halal, kerja mu halal, harta yang musibah ni halal belaka, ingat bila mu mati kat gigi, fa amaluhu yashabuhu ila hatta yub'asa yaumil qiyamah. Hanya amalan saja yang bersama dengan kita pada hari kita dibangkitkan di padang mahsyar. Harta halal tinggal belaka. Bukan maknanya suruh benci. Yang suruh benci ni dunia yang melalaikan. Kalau dunia yang tidak melalaikan tak salah. Sebab dunia ni lah tempat kita bersawah ladang, kita tuai di akhirat. Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercucuk tanam akhirat. Akhirat dah boleh cucuk tanam dunia. Akhirat lagi tak payah semayang, bukan tempat mengaji. Akhirat pada mahsyar bukan tempat belajar fardu ain, bukan tempat taubat, bukan tempat buat haji. Dalam dunia nak sedekah pada mahsyar tak boleh, dalam kubur tak boleh dah. Jadi mazra'ah ni tempat kita melabur ataupun meniaga atau cucuk tanam yang keuntungannya akhirat lagi. Jadi masing-masing cucuk tanam lah sebaik mungkin supaya dapat menuai tuaian yang begitu banyak pada hari yang Allah sifatkan yaumala yanfa'u malun wala banun, al-ayah. Hari itu anak ramai, harta banyak, tidak memberi, yang pak ni tidak memberi guna sedikit pun. Akhirat dia ada dua kak. Ada akhiratul akhirah, ada akhiratul dunia. Akhirat ni rupa akhirat dan memberi guna kepada akhirat. Akhirat dunia ni rupa akhirat tetapi memberi guna hanya di dalam dunia, tidak di dalam akhirat. Itu kita tak boleh. Akhirat ni dia semayang. Semayang tu rupa akhirat. Niatnya lillahi rabbil alamin, dekatkan diri, berdaping diri kepada Allah. Dia baca Quran nak berdaping diri kepada Allah. Dia bersedekah, dia infak fi sabilillah, bukan nak cari nama dan seumpamanya. Tak? Ni akhirat.
Dia tambah akhirat dunia, rupa akhirat tetapi batinnya dunia. Nampak? Rupa akhirat, rupa semayang tapi riya. Rupa pergi ke Mekah melata tawaf sa'i cukup pada balik minyak kepala, tapi niat supaya orang panggil haji balik lagi. Dah panggil haji. Nampak? Itu orang panggil akhiratul dunia, rupanya akhirat tetapi hakikatnya adalah dunia. Hak tu tak memberi guna. Dan ada lagi satu bahagi duniatul akhirah, dunia akhirat, iaitulah rupa dunia tapi akhirat. Hak ni ramai kita tak sedar. Rupa dunia cari makan pagi petang, rupa dunia naik kenderaan tak kenung, tapi kosak akhirat. Dengan duit yang dia dapat infak fisabilillah. Dengan untung niaga tu dia dapat derma pada anak yatim. Dah umpamanya, itu rupa dunia akhirat. Naik kereta masjid 300,000 pergi masjid. Orang tengok Allah sombong ni kereta bapak kereta ni memang sombong ni. Pada hari pergi masjid dengar orang ngajar. Rupa dunia tapi batinnya akhirat. Nampak? Jangan mana rupa akhirat. Naik basikal kerek enda belok belakang kali. Nampak macam tasawuf. Rati. Dunia semata-mata. Lambat pelik mata piti. Rambuh gitu. Jadi maknanya jangan kita kasih kepada dunia. Maksudnya kasihlah kepada dunia berpada-pada. Jangan lebih sampai kita kasih daripada Allah, lebih daripada kasihkan Allah dan Rasul. Maknanya kalau Allah dan Rasul panggil, kita sanggup tinggalkan dunia. Bila Allah panggil dalam peperangan, rutinnya panggil hayya 'alas salah. Nabi pun panggil, mari lagi dengar. Hayya 'alas salah tu Allah panggil. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari kepada semayang, mari kepada kejayaan. Kita pergilah menyahut seruan Allah. Itu tak apa tu, selamat. Nabi pula panggil, suruh mari dengar, iza maratum bi riyadil jannah farta'u. Bila kamu lalu ikut kebun syurga, singgah kau tak, jangan lalu terus. Qala rajulun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki dari sahabat Nabi tanya, ma riyadul jannah ya Rasulullah? Syurga dunia, syurga apa benda ni? Taman syurga lagu mana pula? Kan syurga mati bila-bila. Yang Nabi suruh singgah taman syurga, Nabi pun jawab, hilaku zikri. Tempat orang berzikir mengingat Allah, tempat orang berselawat, beristighfar, tempat orang semayang, tempat orang belajar ilmu agama. Tu singgah-singgah. Kemudian kata pengarang, dan takut olehmu akan hilang ilmumu dan amalmu yang telah engkau berlelah dan payah dan susah dalam 4, 5, 60 tahun. Kita dilahirkan dalam keadaan jahil. Kediang barulah ilmu ada. Tak sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ni bersifat dengan alim, dulu, kini dan selamanya. Maknanya azali, yang qadim, la awwala li ilmihi, tidak ada permulaan bagi ilmu Allah Taala. Qadim sebagaimana zat, kita dah, kita jahil. Dilahirkan oleh mak kita itu jahil tuki. Ustaz mana pun, tuan guru ke bapa ulama, baru beranak jahil. Saya tanya ulama zaman kecil, masih baru beranak. Suruh baca lip betul dah. Tak suruh tafsir, jahil. Allah beri ilmu. Tapi ilmu itu dengan belajar, mana bersusah payah. Ada orang yang belajar ilmu 7 tahun, kata Imam Ghazali. Ada orang 70 tahun belajar ilmu saja. Kita tak tahu berapa tahun, cikgu berapa tahun dah belajar ilmu agama? 10 baru. Banyak lah tu. Tapi main awet gini ni. 10 tahun dah. Ada orang baru setahun. Ada orang 100 tahun ada. Mengaji saja. Kalau zaman dulu tak tahu zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh tu kalau umur 450 anak dara. Nabi Nuh 950 tahun umur dia. Pada zaman tu dah tua-tua. Bukan tua-tua, panjang umur.
wala bisa fihim alfasanatin illa khamsin. Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50. 950 lah. 950 tahun. Zaman dia tu anak dara 400 umur. Faham tak? Baru ambil SPM 400. Zaman tu. Tadika 250 umur. Faham tak? Mana panjang-panjang umur. Mati umur 1000, umur 900, umur 1200 zaman tu. Kita tak kau dah ni. Umru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baina 60 wa 70. Umur umat aku, Nabi kata, antara 60 70, bukan tetap. Ghalib ni bahasa Arab. Ghalibun. Ghalib, kebiasaan. Nampak? Kebiasaan hak tu kan. Jadi kalau kita belajar ilmu maknanya 10 tahun, maknanya banyak daripada umur kita. Jadi ilmu ni jangan bagi hilang. Kita kena ikat. Kalau kita ngai, boleh ikan, kita tambah ikan. Kita buru, boleh mana ayam hutan, kita ikat. Kita tahan jerak, boleh napuh, boleh kacil, kita tambah. Kalau boleh kita tak tambah, lari mula. Maka ilmu itu tidak lelah aja. Tengok dia kata ada 40, 50, 60 tahun beramal ataupun berilmu. Kita 4 tahun tu rasa banyak dah ngaji. Baru BA Honors Syariah. Tak mau ikut mazhab. Baru ngaji BA Honors. Syariah UKN Al-Azhar, tak mau ikut mazhab. Aduh, sedap gamuk. Imam Ghazali karang kitab 300 jenis. 300 jenis kitab. Di antara kitab besar dia, kitab Al-Wasi, kitab Imam Ghazali. Kitab ni dia asal daripada kitab Muharrar, kitab Tok Guru di Imam Haramain. Dia buat, dia syarah jadi kitab Al-Wasi, Al-Basi, Al-Azim. So lagi dikecilkan balik jadi Al-Wasi. Kecek akhir sekali jadi Minhaj. Nampak? Imam Nawawi. Kitab Al-Wasi ni besar tak besarnya sekereta tolak, sekereta lembu. Tu baru sejenis. Dah 300 jenis. Aling dalam macam-macam ilmu lah. Imam Ghazali, bukan Haji Ghazali, Imam Ghazali. Orang tanya Imam Ghazali dah umur ni bapa alim dah. Boleh tafsir, boleh fiqh, boleh al-syair, boleh lughah, habis ilmu. Banyaknya karang kita. Buatlah mazhab segi jadi 5 mazhab. Nampak? Imam Ghazali kata tak agak cetong aku. Aku tak berani. Kelas aku tak berani. Aku tak berani nak menghadap Allah Ta'ala ada mazhab orang ikut aku lagi. Pasal ilmu aku berat sangat. Itu Imam Ghazali. Imam Ghazali muqallid. Dia hanyalah mujtahid fatwa dalam mazhab Syafi'i. Aku ikut Imam Syafi'i. Imam Ghazali punya ilmu bapak dah ikut Imam Syafi'i. Kita 4 tahun baru ngaji. Lu ladang longgar kedai-kedai pergi pakai. Faham tak? Dah ikut mazhab. Baru makbul, baru imtiaz baru. Tak mau ikut mazhab. Muka poreng macam Yoping. Tak mau ikut mazhab. Imam Ghazali ikut mazhab Syafi'i. Itu orang dulu-dulu lebih sombong tak ni. Cacat tak? Cacat sombong tu. Kurang. Nampak? Tu pengarang kitab Bahrul Mazi, almarhum Syekh Idris Marbawi. Kau tak kenal? Di karang kitab Bahrul Mazi, salah satu kitab syarah hadis dalam bahasa Melayu yang terbesar pada alam ini. Ada 11 juzuk. Seorang tu. Qamuh dia 18 juzuk pula. Qamuh Marbawi yang suti tu kecek, dia ada qamuh besar 18 juzuk tebal-tebal Quran. Dia mengajinya 59 tahun. Umur wafat 80 lebih, kat 90. Lama pengajian start daripada mula alif betul sampai ke tamat ngetuk guru 59 tahun ngaji. 59 tahun Syekh Idris Marbawi.
jalan kaki. Bila dia jadi mufti boleh beri fatwa, duduk di Mekah ngaji Mesir pula, siapa boleh beri fatwa? 30 orang ulama daripada Mesir, Syria, Jordan, Morocco jadi tok guru dia. Nah, dia pun baliklah melawat tanah air di Perak. Nah, dia orang Merbau. Marbawi itu Merbau lah. Nah, dia baliklah ziarah kampung lamang dia pasal dia pergi daripada Kecek. Nah, ngaji. Dia dengar ada orang alim di Kelantan nama Tok Kenali masa tu. Nah, dia dengar cerita orang kata ada orang alim Tok Kenali masa tu ngaji kampung kan. Nampak? Dah naik lagi Mekah baru ngaji kampung tu. Dia berjalan kaki ikut laluan gajah daripada Merbau Perak ikut dalam hutan sampai di Kota Baru. Nak ngadak dengan Tok Kenali, nak belajar. Padahal dia puluh tahun nak duduk Mesir, belajar di Iraq, belajar di Mekah, belajar di Madinah, puluh tahun, bukan BA honor. Faham tak? Puluh tahun jadi mufti hari ni. Nah, dia ambil ilmu dengan Tok Kenali pula. Nah, itu bukan dulu-dulu ilmu banyak tapi berasa sikit. Kita ni sikit tapi berasa ke banyak. Nak, baru start kapung hodo bid'ah talqin, bid'ah tahlil, baru itu lebuk kata dai. Dah. Tok Kenali jadi mufti di Mekah. Belajar dengan Syekh Ahmad Fatani. Syekh Ahmad Fatani ulama besar yang digeruni oleh ulama-ulama Arab. Syekh Ahmad. Dia iktiraf Tok Kenali pula jadi mufti boleh beri fatwa. Hebatlah. Nak, Tok Kenali pun balik bercuti di Kelantan. Cuti di Kelantan, dengar kata ada orang alim pula seorang di Terengganu nama Haji Abdul Rahman Limbung. Faham? Berjalan kaki mari di Kelantan nak ngadak, nak temu muka kau dengan orang alim. Masa tu Haji Abdul Rahman Limbung ngaji atas surai dengan Tok Kupaluh, tak kenal lagi tanah Arab. Faham? Ngaji kitab kapung ni. Mari Tok Kenali nadah kita. Tok Kenali kata aku duduk dekat telaga, tak berani naik datang, takut ke Tok Kupaluh. Tengok muka serum. Ni cerita dia lah, manakib dia. Masa tu dia kata ada seorang murid nama Haji Abdul Rahman. Masa tu Haji Abdul Rahman ni duk ngaji dengan Tok Kupaluh. Khamat dah Haji Rahman ni. Khamat dah. Dia tu jadi mufti ni dah khamat lagi. Khamat dah Haji Rahman ni. Ngaji kampung kan. Tu kata ilmu di mana-mana. Bukan mesti jauh. Dak syarat atas langit ijaz. Di mana-mana lah. Tak. Jangan berasa banyak, sikit. Orang yang paling banyak sekali ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu tak tu? Orang yang pertama alim, siapa tahu? Orang alim yang pertama, Syekh, ada Ferrari stay. 1, 2, 3 habis tutup. Ada Nabi Adam alaihi salam. Ingat tu sejarah. Tok Nyang itu kan? Tok Nyang itu ulama. Nampak? Pioneer. Nampak? Orang alim pertama. Dah dia seorang masa tu. Tak ada orang ni. Tu tak? Allah ajar dia kan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kira betul ayat tu. Allah Taala mengajar Nabi Adam akan segala nama-nama benda pada alam ini. Nampak? Bila allama, orang yang terima taklim tu alim. Dalil alim fa'ambihu wa amba'ahu. Nabi Adam menceritakan suti kepada malaikat. Bila Allah tanya malaikat, malaikat tak tahu. Tak. Bila Allah kata mendengar Nabi Adam khabar, Nabi Adam pun cerita setelah Allah Ta'ala ajar dia. Tak. Jadi Nabi Adam makhluk yang pertama, manusia yang pertama alim. Bukan makhluk, manusia. Faham? Dia ulama pertama. Cerita asal sejarah. Tu baru sejarah. Ni sejarah Mahatma Gandhi. Aduh. Duk kisah benang tu ketang cawak kata. Nampak dia tu Alexander Graham Bell.
Dah apa juga kita bodoh-bodoh diri. Siapa dak reti sejarah hak agama kita sendiri. Nah, hang lipo. Nak faham dia? Nah, ni alim pertama Nabi Adam. Nah, baiklah orang yang paling banyak ilmu sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain kurang. Nah, maka Allah pun firman nak menceritakan banyak manakah ilmu orang yang paling banyak ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku beri kepada kamu wahai Muhammad daripada ilmu illa qalila, melainkan sedikit. Baca dengan nakirah kalau orang ngaji nahwu reti. Nampak baca nak qalilan illa qalilan, melainkan sedikit. Qalilan ay qalilan jiddan, bersangat-sangat sedikit. Orang yang paling banyak Nabi Muhammad, tiba-tiba Allah Ta'ala kata illa qalila, paling sedikit. Dah kalau kita banding kalau kelam ustaz nampak sebab tu rasa sombong dengan ilmu dah. Tali pengikat ilmu itu iaitu ajar orang. Bila kita ajar orang, ilmu kita terikat, nikmat tu tak lagi. Kalau kita belajar ilmu agama kemudian ada ajar orang, nah ilmu tu dia akan hilang dah. Tu tali dia dah. Tali dia. Dah kalau belajar apa pertama tambung ilmu dah, lepas tu dah ajar pula orang, rugi ya. Nah, rugi. Dia nak jadi ngajar orang ni tak mesti ajar tafsir. Dia ajar bismillah. Guru. Dia tak erti Ar-Rahmanir Rahim, tak erti. Dia erti kat bismillah. Dia ajar kawan dia mak lepik seorang itu erti bis. Tak erti. Ni erti bismillah. Dia guru. Banyak dah tu. Sebab bila dia kawan ni tadi hak reti bis saja, boleh dah bismillah, maka dia pun kata bismillah pada tiap-tiap pekerjaan dia. Makan kenduri hak tadi dalam kubur. Faham? Maknanya tak ada orang ngajar bismillah je dah. Tapi walaupun sedikit, kita nak nanti banyak baru nak ajar orang, ajar sikit tak apa. Tak? Tok guru lah kita. Nah, dia cari kawan-kawan kita hak Fatihah pelak, betul dia duduk biar-biar atas buah batu buruk, belang-belang betul Fatihah. Faham tak? Belang-belang main mesej. Maknanya ada kita beri. Dengan sebab kita ajar Fatihah, dia boleh baca Fatihah. Bila-bila dia buat semayang, dapat agak kita. Lepas tu ada guru lain pula ajar dengan comel lagi tajwid. Hak kita dak luput sikit. Lepas tu untung. Betul mazra'atul akhirah. Nah. Nak ajar orang agama, tak syarat akan jubah. Nak ajar orang agama, tak syarat akan piah. Pakai tapi sudu boleh. Ada rimah haka tak dari. Janganlah cing dah. Tak. Tak ada masalah tak. Pakai luar jing. Tak usah luar jing, luar atu raya tak apa. Jangan dedah aurat sudah. Ajar orang agama. Nak. Jaket kulit ni ada rata atas belakang. Ingat ke duduk buat benda? Duk ajar Fatihah. Tak apa. Dah faham tak? Dah tu pakaian tu hal lain. Cuma kalau secara formal, dah secara khususiat, nak jadi ustaz, nak jadi tuan guru, nak jadi ulama, dia ada pakaian dia pula. Tak, hak tadi ni hak kita orang awam. Faham tak? Tu dia kena ada pakaian dia pula. Bukan wajib. Dah. Sunat tu. Dah. Janganlah ustaz dah jadi tok guru dah pula. Tak mau pakai pakaian sunnah. Tak kena lah pula. Hak kita orang awam. Sebab kita banyak salah faham tentang pakaian. Bila pergi ziarah orang mati, siapa kat rumah orang mati kau nak balik kereta. Kata apa balik mula? Dah ingat bawa piah. Dia tak faham. Tak ada ulama kata nak ziarah orang mati kena pakai piah. Pakai tenda boleh. Tak ada masalah. Jangan pergi balik ambil piah tu apa? Dia kata sunat apa? Sunat pakai piah ni bukan ziarah orang mati, di mana-mana. Faham? Di pejabat, main bola, main badminton. Sunat tak? Di mana-mana, tepi patah, mak lempik, sunat agak. Kita duk faham, tengok orang mati, ziarah orang mati, nak buat orang mati, pakai piah. Tak betul. Macam ada orang kata kalau pergi haji baru boleh pakai serban. Siapa ajar?
Mu bakar serban mu pergi haji lagi. Dia marah. Dok pergi lagi. Dak bakar. Dak bakar kawan tu. Tak. Makna benda sunat bukan wajib bakar serban sunat. Budak-budak boleh bakar, orang tua boleh bakar. Cuma orang haji tu terlebih-lebih lagi. Pasal dia pergi ziarah dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni dia kasih pada serban. Jadi kalau orang ziarah Rasulullah, afdal lah dia pakai serban. Makna gitu, bukan syarat. Jadi belajarlah ilmu, jangan berasa banyak dan jangan memada dengan sedikit. Kalau banyak kita rasa sikit. Kalau sikit apatah lagi rasa tak ada. Jangan lali pula cerita pada zaman ni orang yang mengaji dengan ulama, nadah kitab, berguru, duduk di pondok, di madrasah selama 25 tahun dah, dikira budak-budak baru. Zaman ni. Tamat ngaji Furuk Masail. Tamat ngaji Kasful Lisan. Tamat dah tafsir Jalalain. Tamat dah maknanya kitab apa benda ni Murni, Muhtas. 25 tahun dah ngaji. Zaman tu kena dikata orang panggil budak-budak baru. Kita ada ni ngaji 25 tahun. Dah nak banding orang dulu ada banding dah. Tapi meta kita ni. Ilmu sebenarnya bertambah sedikit dan bertambah banyak. Kok mana pula? Tak faham. Ilmu bertambah sikit dan bertambah banyak sekarang ni. Bertambah banyak ni maknanya pecahan-pecahan ilmu semakin berkembang. Bertambah sikit ni yang ada pada satu batang tubuh. Itu maksud dia. Dulu atas orang tu ratus ilmu ada ke dia, puluhan ilmu ada ke dia. Learning atas orang 2-3 ilmu je ada. Alim tafsir, baca fiqh lerok tabuk habis. Pandai tajwid dengan taranum, tanya masalah tafsir boleh batin. Faham tak? Alim dah dalam bab lugah, nak buat master dalam lugah, suruh baca kitab Musalli, Muwafiq Masbuk. Pening kepala anak urik tak faham sikit agam. Dia pun tak faham kok. Maknanya atas seorang guru, atas seorang ulama, tak banyak dah ilmu duduk pada dia. Duduk beracir gitu. Faham tak ke? Macam orang ngajar lah di universiti dia ngajar lah bagi agama. Tapi dia ngajar tu ilmu hak dia reti saja. Ni ngajar fiqh saja. Ni ngajar usul saja. Ni ngajar tafsir saja. Ilmu lain tak reti. Mana orang dulu-dulu atas batang tubuh puluh-puluh ilmu ada. Cuma ilmu sekarang dia berkembang. Semakin luas, semakin luas, semakin luas. Macam-macam ilmu baru, cabang daripada usul ilmu-ilmu asal agama dia bertambah banyak. Maka amalan kita gitu jugalah. Jika kita lelah, ada orang yang beramal 70 tahun, 40 tahun, 50 tahun, maka jangan beri jadi lelah saja, tak balik modal. Sebab tu ingat 4 perkara. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal, yang keempat ikhlas. Sabar kepada Allah Taala. Kalau ikhlas saja, tak ada ilmu, tak jadi. Ikhlas dia derma, ikhlas dia semayang, ikhlas dia buat haji lillahi rabbil alamin. Cuma dia tak tawaf je, tak jadi. Ikhlas dia berpuasa, tapi buka asar pasal tak tahu kala, tak jadi. Molek dia rokok, comel sungguh dah. Dengan bacaan pun sedap belaka, ikhlas pula tak ada. Tak boleh. Iman bing nak panggil. Maknanya tanah dasar ataupun tapak. Atas iman tu baru ada benda lain. Iman paling penting. Lepas beriman, ilmu. Nampak? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat di kalangan manusia itu yang beriman di kalangan kamu. Darjat lain. Manusia lain tak sama dengan orang beriman. Walladzina utul ilma, dan pula angkat pula orang yang Tuhan beri pada, bukan saja beriman, beri ilmu lah pula. Lepas beriman belajarlah, mengaji. Lepas mengaji beramal. Mengaji tak beramal, balik awal. Tahu dah benda haram, buat juga. Tahu dah riba tu haram, buat juga. Tahu dah zina tu haram, zina juga. Tahu dah sembahyang tu wajib, tak sembahyang juga. Rugi lah kita. Tapi kalau perkara sunat, taklah kita ni tercela. Tahu dah pakai serban tu sunnah, tak pakai juga, tak dah siap tu. Khabar ni perkara-perkara
mungkar dan perkara-perkara wajib di dalam agama. Lepas beramal dia kena ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintah oleh Allah Ta'ala melainkan supaya mereka itu memperhambakan diri. Mana beribadah. Ibadah ni perhamba diri, semayang, belajar, begitu begini, dekah. Tapi mukhlisin lahuddin, ikhlas. Jangan nak menunjuk-nunjuk. Semayang kerana Allah, bukan kerana allowance. Tak apa. Jangan kerana allowance. Kerana pitih, kerana gaji, tak apa. Dah bagi gaji, boleh ambil. Siapa kata? Jumhur ulama. Tok Imam boleh ambil gaji, Tok Bilal boleh ambil gaji, Tok Siak boleh ambil gaji, ulama boleh ambil gaji, mufti, qadi boleh ambil gaji belaka. Jumhur ulama. Fatwa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Faham? Dasar kita lebih pada Sayyidina Uthman pula. Patu niat pitih balik awal. Jangan niat pitih. Kerana pitih hijau agama, kerana pitih. Kalau hijau dunia apa? Kerana pitih. Tanah ubi lalah buat batah buat apa? Kerana nak dapat pitih tak apa. Jangan kerana pitih benda-benda agama. 15 hari bulan dah rak tok katik ittaqullah boleh. 27 ya ayuhannas gegar masjid. Tengok siapa gembok lah kocek. Faham? Oh baru bahai lah. Jadi semangat lebih, jangan gitu. Maknanya semangat semua. Beri biti mari ngajar. Dah beri biti dah lah. Balik awal ustaz. Faham? Nengung sek-sek mayak-mayak. Wah ni nengung lagi tak rak cetang ni. Ada orang mati. Faham tak? Berat siapa mesej 3 tepak mati. Sengih lalu start skuter gedong 3 tepak bawah 15 ya dah. Tapi jangan kata kau orang. Faham tak? Bila tengok orang semayang-mayang ada rawi duit dia ambil ke, jangan kata. Sebab tu benda khilafiyah tu. Faham? Jangan kata dia tak ikhlas. Belum tentu barang dalam hati. Pasal ada ulama fatwa kata boleh ambil. Faham? Tapi jangan kita gaduh. Kita ni jangan niat nak pitih. Bukan kita nampak dalam hati. Melainkan ditulis di bank Persatuan Semayang-mayang dak ikhlas. Tu lain. Siap tulis atas jubah belakang. Tu lain. Ni tak nampak saya kata. Dosa tu susah lah. Kalau barang orang hak tak nampak, susah kita ni. Belepeng-lepeng ni dosa. Dosa mata, dosa mulut, dosa hidung, dosa telinga, macam-macam dosa. Dosa pegang kau puang. Sengaja lah, tak sengaja tak apa. Cikgu ada tak dosa jamuh awet? Ada? Nampak lebar. Tu hak lebar sekali salah. Yang saya suka lah. Mana lain jangan keren terus. Kalau darurah lain, boleh peluk orang puan darurah. Boleh. Contoh dia accident. Apa deh? Kalau bak tajwid tak ingat. Bak peluk orang puan apa mulut. Accident boleh pegang orang puan. Accident dia nak rebah ke kita pegang ke, dia nak jatuh kita tahan, tak ada masalah tu. Dia kejar rimah, kita ambil gandong botang motor lagi daripada rimah, tak apa. Ni tak ada kena-mengena dah. Dia ambil bola kereta, gosok ulok petek situ petek sini. Rimah tak ada sekolah haram biar kereta. Jangan buat kacau gitu. Allahu Rabbi. Dan ingatkan olehmu akan kisah seorang laki-laki daripada kaum Bani Israel yang telah menghimpunkan 80 peti kitab hingga menurun oleh Allah Ta'ala akan wahyu kepada Nabi. Allah turun wahyu. Seorang laki-laki Bani Israel, dia ni pun 80 peti kitab. Bukan kitab, peti. Seperti berapa puluh peti kitab pula. Allah firman, khabarkan olehmu pada laki-laki yang menghimpun 80 peti kitab. Jikalau ia menghimpun banyak daripada demikian itu sekalipun, maka tiada memberi manfaat oleh Allah Ta'ala akan ilmunya, melainkan dengan mengamalkan ia 3 perkara. Wahai Nabi, mengkhabar kepada laki-laki yang ada 80 buah peti kitab ni, tak beri guna sedikit pun ilmunya, melainkan 3 perkara dia kena buat. Pertama, jangan engkau kasih akan dunia. Jangan kasih pada dunia. Dunia semua. Dunia ni
yang mahal sangat tilikkan manusia. Nilai value hak kita beri, harga yang Tuhan beri tak sampai pun nilai sebelah sayap nyamuk. Sebut dalam hadis kan. Nabi SAW kata, Allah berfirman, jikalau maknanya harga dunia ini sebanding dengan harga sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala tidak akan memberi minum seteguk pun air kepada orang kafir. Maksudnya sekarang ini Allah beri banyaknya nikmat yang berlimpah ruah kepada orang kafir, nak menandakan bahawa dunia tidak ada nilai seseng pun di sisi Allah. Katakanlah sayap nyamuk tu harga 1%, tapi tak laku rasa 1%. Takdir kata 1% lah, kita cabut sayap nyamuk, kita pergi jual, orang beli 1%. Faham? Sebelah. Allah kata kalau dunia ni harga 1% juga, orang kafir tak boleh minum air. Berarti yang boleh minum air yang mewah pada orang Islam, menunjukkan dunia tidak ada nilai. Bila tak ada nilai, ambil semua lah dunia. Yang ada nilai, yang mahal, iaitulah darul akhirah. Nampak? Negeri akhirat. Akhirat mahal sungguh. Selendang ahli perempuan ahli syurga, selendang bidadari, telekung dia lah, telekung nak buat tapala. Jikalau telekung bidadari syurga, Nabi kata, orang lain tak tahu cerita ni, Nabi bercakap wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap pakai otak, tak pakai nafsu, tak pakai fikiran semata-mata, semua Allah Ta'ala beritahu pada dia. Nabi kata, kalau selendang ahli syurga bidadari ni nak diterbangkan oleh angin, kemudian jatuh ke langit dunia, maka akan hilang cahaya matahari kerana terangnya sinar Allah molek, bersinar-sinar, berkilau-kilau, cerah, terang benderang, moleknya sampai maknanya habis tergelap matahari, macam gerhana jadi. Dan sekarang matahari terang sekali, tak boleh lawan dah, spotlight lain buat marilah, tak boleh lawan matahari. Cerah lagi, molek lagi selendang ahli syurga. Dan jikalau maknanya bidadari itu dijengok sekali mukanya di dalam dunia ni, kita pun pakat tengok belaka, manusia akan pengsang belaka. Dan musnah dunia ini, musnah, punah jahanam. Sebab apa? Sebab terlampau comel bidadari. Bila terlampau comel, kita tengah naik kereta, tengok terlampau comel muka di langit, kita akan langgar ke depan. Memang tak cara dah, kereta depan lekung, hak ni lekung, dah tengok tak kata dah, hak tengah akak cakur tak bini dia pula lapau tak kepala. Dah bengong macam kena dadah. Hak tengah mesin tebu, sekat siku masuk, panggil tangan-tangan masuk dalam mesin tebu, ingat tangan dia dah khayal tengok, mana jeng habis dunia. Hak tengah jaga mesin, jeng habis hilang, mesin-mesin punah janang habis. Pasal apa? Pasal khayal tengok comel. Memang kalau terlampau comel dia khayal, macam orang minum arak, macam orang terlampi, macam orang mabuk. Dalil Nabi Yusuf alaihissalam, bila kawan-kawan Zulaikha kata, derakmu, orang gajimu boleh buat kira. Pasal Zulaikha ni dia kenal ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni orang comel, Allah beri pada dia 69 juzuk, 69 satu daripada 70 kecantikan Nabi Muhammad duduk di muka Nabi Yusuf. Zulaikha kata, mu sedap anjing, mu mari rumah kali, mu tengok muka dia gua ni. Mari ada rumah abang-abang ni. Sek-sek kawan Zulaikha VIP sek-sek kawan ibu mari belaka. Kawan dah dia menteri, laki dia menteri. Mari, okey, mu mari, mu duduk sini, wi wiper belaka. Wi pisau belaka, pisau speed nak tajam. Okey, koyok wiper. Dia pun koyok ni, koyok. Zulaikha pun wi isyarat pada Nabi Yusuf, suruh tubik. Tubik bukan nak joget, lalu pergi ambil air dapur. Mahak tengah koyok, tengok muka Nabi Yusuf, koyok tangan terus. Koyok tangan, tinggal kaki belaka. Hak ni putus keliking, hak ni putus ibu. Jadi macam kena biu, dak sakit sikit. Tengok orang belah kan dia biu. Cocok tak ada air, cocok tak tekak, cocok tak perut, cocok tak keting. Bila belah waktu bit perut, tamu-tamu dua beledi waktu bit perut. Beki luar karburetor pun ada belaka. Tukar selendang, tukar macam-macam. Tak rasa sikit pun, nengung itu.
Kena biu tu. Ni kita juga tengok macam kena biu, macam kena dadah, kerak tangan dah, wiper sesat dah, bercelobek habis jari. Faham? Tak sakit sikit. Pasal apa? Terlampau cantik. Muka kita ada smart gitu. Bila orang tengok macam kena biu. Ada muka kita. Tengok mutah aja tengok muka kita. Dah hak patut makan sepinggang tinggal 2 mulut logar tengok muka. Tak. Tu nak khabar dah kalau muka bidadari bayang sebab tu jadi mabuk habis dak jadi hijau belaka. Tak. Hak tengah candak boleh sutung tengok muka bidadari candak depa lalau sutung depa lalau juga. Faham tak? Jadi pening habis. Hak mukanya pukat dengan mutu-mutu pukat. Jengkreng habis, punah jahanam habis. Tak. Terapik kat tengah gigi orang song, langgar mendiri lekung-lekang. Jadi tak boleh jadi benda. Pasal comel. Kerana comel ni lah maknanya mujahidin sanggup mati diceceng di plastik di apa. Kerana no. Nampak? Benda yang comel, yang hakiki. Nak, kita atas dunia berebut dah. Tak, berebut awet. Apa tetok bukan kata nak orang ni dah orang puan comel ada 2-3 orang nak dah nak buat orang ni biasalah tu lumrah. Janganlah siapa bergolok, siapa sihir, siapa berkocoh hanya bodoh pula. Tak. Lambung seling nak buat orang ni. Tak. Nak buat orang ni dah ramai ngak nak lambung seling. Tak usah main berkocoh gitu, main tetok waktu bik keri, hak ni waktu bik keri, hak ni waktu bik tu, hak ni waktu bik lembing, hak ni waktu bik sepedo. Nak berebut puan. Dak comel mana? Nak. Ni bidadari. Labu putih dia kalau ditutup dengan 70 lapis kain boleh nampak orak daging labu putih. Nah, tengok labu putih orang rumah kita. Kat 15 riyal seling. Faham tak? Poseh ada, samah ada. Nah, 3,000 dah belanja. 4,500 berapa makcik ni, anak makcik ni? 5,000 macam kakak dia. Cekang ibu kaki. Boleh ada dak takat nak pergi kedai seseng. Tak, orang puang kau. Marah je dengar tu. Lewat dah ni. Belebel 8,5. Baik. Jangan kasih kepada dunia. Kasih berpada-pada. Yang lebih patut kita kasih Allah dan Rasul. Nampak? Kasih kepada Rasul, kasih pada Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa min ahlihi wa minan nasi ajma'in atau kama qala. Tidak sempurna iman kamu sampai aku ni kamu lebih kasih daripada diri kamu, anak bini kamu, daripada apa benda ni sekalian manusia. Maknanya tak salah kasih pada kenderaan, pada harta, pada pendapatan, pada anak, pada rumah tanah air, tapi jangan lebih kasih pada agama. Dan jangan kamu sakitkan akan hati manusia. Berhenti kat tu dah. Wallahu a'lam. Kita ada soalan. Apakah hukumnya mengeluarkan zakat pertanian pada harta pusaka yang tidak dibuat faraid? Soalan kedua, adakah berdosa membalas perbuatan orang yang menggunakan bomba kepada kita yang menyebabkan kita sakit? Betulkah kerjaya unsuran nyawa seperti MCIS, Great Eastern dan sebagainya rekaan Yahudi? Dan adakah juga jualan langsung juga rekaan orang kafir, MLM? Betulkah permata akik berwarna hitam pernah dipakai oleh Nabi SAW? Baik. Dia kata zakat pertanian, getah dan kelapa sawit. Getah kena zakat tak, cikgu? Tak kena zakat. Kelapa sawit tak kena juga, melainkan kita berniaga. Jadi kena ni
atas zakat perniagaan. Tak kena atas tanaman tu. Pasal kedah dan kelapa sawit bukan tanaman zakat. Kena atas perniagaan. Baik, tak apalah atas perniagaan. Tapi harta saka yang tidak difarai. Dia gitu. Dia gini, bila mati ada tanah tu kena bagi, kena farai dulu. Selesai daripada hutang Allah Ta'ala seperti mana fidyah dan umpamanya. Selesai bayar hutang manusia, hutang koperasi, hutang kedai dan umpamanya. Maka farai, wajib kena farai. Farai masing-masing punya. Orang ni katakan dapat 8 ekar, orang ni 1 ekar, orang ni 2 ekar, orang ni setengah ekar umpamanya dah. Baiklah, katakan tak boleh nak bagi, masing-masing setuju atas maknanya dak coh tanah tu. Tanah kita tu pakat buat terus poh kan orang kita apa semua. Dak. Maka lagu mana? Jawabnya zakatnya kalau perniagaan lewat niaga kita tu sama macam zakat apa benda ni. Kalau masing-masing waris setuju, maka sama macam zakat apa benda ni syarikat. Zakat syarikat. Atas satu saja, bukan atas suku-suku. Atas bersyarikat. Tapi nak khabar kena faraid. Hak waris kena faraid. Kalau masing-masing setuju baru dah. Kalau kata dah, kalau belah sikit sangat, boleh maknanya suku ekar dah berapa batang toh dia ada. Atas suku ekar boleh 8-15 batang je. Dah rak kata. Bila gitu jual, faraidkan nilai dia. Faraidkan nilai. Sebab ramai orang duduk suka, maknanya kalau tinggal tanah saka tak payah faraid. Mana boleh. Tanah saka hak tu faraid juga. Kalau setuju baru duduk ramai-ramai rumah tu. Rumah saka. Kalau ada seorang tak setuju, kita kena bayar nilai dia. Nilai atas rumah, harga rumah dengan harga tanah ni saka tu. Kita nilai. Katakan dia ni berapa? Katakan dia 1 pelapang, contohlah. Maka daripada nilai tu katakan jual 80,000, dia dapat 10,000. Kena bagi bagian dia. Sebab ramai-ramai ni tak mau jual tanah saka tu, nak pakat duduk ramai-ramai. Dia ni seorang nak ambil nilai bagian dia berapa 1 pelapang. Kalau kita nilai tanah tu berapa, beri 1 pelapang tu ke dia. Faham tak? Sebab banyak balas dia ni, ada nak jual, ada tak mau jual. Jadi orang yang nak jual, hak dia. Sebab harta hak ayah dia, tapi dia bila ayah dia mati, dia ada hak pula. Jadi bila nak jual, boleh jual. Dah orang tak mau jual, beli beli tempat tu, bayar bagian tu. Faham? Gitu juga kalau tanah ni hak dak faraid lagi, hak hutang getah ni, zakat dia kalau buat niaga getah tu macam zakat company, zakat syarikat. Mata atas satu syarikat dikira 1 kali zakat saja. Berdosa tak membalas perbuatan orang yang menggunakan bomoh kita yang menyebabkan kita sakit? Balas lagu mana tu? Kalau balas dengan benda haram, kalau balas dengan benda halal, maknanya rodiknya balas dengan benda haram. Mana orang sihir, kita sihir balik. Kita orang tu kita rasa dia lah yang sihir kita. Kita pergi cari Tok Umar, sihir tek. Jadi berlawan sihir. Nampak? Jadi haram lawan dengan haram, tak boleh. Jadi menolak benda yang haram hendaklah dengan benda yang halal. Ini bukan peperangan. Kalau peperangan lain, orang perang, kita perang atas. Pasal perang itu dibenarkan syarak. Adapun sihir tak benar syarak. Tapi kalau dengan jalan yang halal, harus dengan semayang hajat, dengan solat hajat, supaya sihir itu balik ke dia semula. Tak ada masalah. Ada ulama kata boleh. Walaupun mendoakan hidayah kepada dia supaya dia balik ke pakai jalan lebih baik. Tapi ada ulama yang berkata kalau kita boleh solat hajat, berdoa supaya apa yang dikenakan benda yang tidak baik dari kita balik kena ke dia semula. Ada ulama kata boleh. Tu jalan harus. Jangan dia atau jin, kita atau persik. Dia atau butuh ranggah, kita atau kopek. Duk main gitu. Dodo kita dua-dua dengan dia sama-sama kuring belaka. Nampak? Usik polong belaka. Insurans nyawa dia kata betul tak Yahudi? Dia gini, sistem yang maknanya memeras orang, sistem kapitalis tu sistem Yahudi. Dia tak kira lah nama apa-apa pun, nama Islam ke nama apa. Tapi kalau sistem tu memeras orang bawahan, menyebabkan orang kaya tambah kaya, orang bawah tambah sesak. Tu sistem kapitalis memang asal daripada Yahudi.
Begitu juga dengan sistem insurans ghurur, yang mana tidak ada akad tabarruk. Maknanya duit kita baru masuk 300, lepas tu duit orang tidak pun dia beri akad tabarruk, kita ada kemalangan, boleh pakai selalu duit orang berpuluh-puluh ribu, so kita baru masuk 1000 umpamanya, dan orang lain yang tidak kemalangan tidak akan mengalami kerugian, rugi duitnya, umpamanya tak akan dapat balik sepenuhnya, maka ini dikira ghurur. Yang bolehnya insurans sistem apa benda ni biar akad, walaupun kita ni MCIS ke apa semua, ajar dia akad tabarruk, faham? Walaupun dia duduk dalam sistem tu, kita nak berlepas diri, ajar dia akad. Akad ni, akad lagu mana? Maknanya inilah sumbangan apa benda khairah saya dalam apa benda insurans ini sebanyak 300. Dia lapah gitu. Jadi bila khairat dah ada masalah lah, macam khairat kematian. Jadi gitu selalu. Di bank-bank komersial pun gitu juga, cara nak elok kita ajar dia akad lagu tu. Sebab masalah sekarang sistem ni lama dah. Nak beki payah. Nak beki tu payah. Sistem ekonomi ni bercampur aduk dengan Islami hak baru muncul dengan hak konvensional, banyakkan datang daripada barat yang sistem kapitalis lama dah. Dia gitu. Bakat-bakat beki lah. Betulkah permata akik berwarna hitam pernah dipakai oleh Nabi SAW? Betul. Kerana tersebut dalam hadis-hadis yang sahih. Sebut dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya kitab Syarhus Sunnah. Karangan Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Satu kitab syarah hadis yang kalau tak silap ada 7 juzuk. Kemudian ada sebut juga di dalam kitab Mughni Ibnu Qudamah, dan ada juga disebut di dalam kitab Baharul Mazi, kitab hadis Tirmizi, dan ada disebut di dalam kitab apa benda Mu'jam Tabarani, cerita tentang cincin-cincin apa yang Nabi pakai, jari mana Nabi pakai, tangan belah mana, dan yang banyak datangnya hadis-hadis yang sahih dan hasan, permata Nabi pakai permata akik warna hitam. Jadi sunnahnya kita pakai permata akik warna hitam. Walaupun kita tak pakai pun kita kena kasih juga, dan kita anggap itu yang terbaik. Kita pakai Zamro 450,000 beli, umpamanya. Tapi yang lebih molek dalam itikad kita hak Nabi pakai. Sebab apa? Kita kena itikad segala yang berkait dengan batang tubuh Nabi lebih molek lagi. Walaupun akik hitam ni kalau kita beli Mekah 8 riyal suntik, 10 riyal, kita pakai 15,000, tapi waktu yang terbaik kerana waktu Rasulullah pakai. Kita tak pakai tak salah. Kita pakai hak lain. Pasal kita kenal nilang. Nilang mana dia? Nilang mana dia? Nilang. Bukan nilang kan. Nilang biru. Delima merah. Nilang bahaya pakai. Tak kira lah mau pakai 2 juta 8 juta pun, tapi hak Nabi pakai aku kasih, aku suka walaupun aku tak pakai. Macam kita pakai seluar, pakai jubah meja, tak pakai jubah, tapi tengok pakai jubah ni yang terbaik. Pasal apa? Pakaian Rasulullah. Gitulah akidah ahli sunnah wal jemaah. Soalan seterusnya dah nak habis ni. Ada 2 lagi semulalah, ada 2 lagi ni. Kita baca ni je. Apakah hukum makan buah berdiri? Sebab hari-hari tu sekali set-set tabligh khabar saya tak apa. Yang kedua, makan benda remeh-remeh kecil-kecil cara beli, apakah hukum? Misalnya gula-gula. Nampak semak kan ustaz pakai serban dalam CD. Boleh tak ustaz pakai serban sekali? Boleh tahan budak ni. Ustaz tak nak buat buku kumpulkan masalah ummah dalam sebuah buku. Baik. Dia kata orang tabligh kata boleh makan berdiri. Tak apa. Jawabnya masalah makan berdiri ni bukan haram. Sunnah Nabi SAW makan duduk. Nampak? Makan duduk. Jadi adab yang baik itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Di antara hadis Nabi kata, ana nabiyun abdun wa nabiyun, aku ni hamba Nabi. Maknanya bukan orang besar-besar. Nabi yang jenis hamba. Nabi maknanya dilantik oleh Allah, tapi bukan macam raja, bukan macam pemerintah. Hamba je.
akilu fil ardi, aku makan duduk atas tanah. Nah, Nabi makan duduk atas tanah. Bukan saja duduk. Bila Nabi bangun daripada makan, sahabat Ibnu Umar kata Nabi kebah tanah yang lekat pada belakang Nabi. Pasal duduk atas tanah, tak lapis sikit. Nah, tu Nabi maknanya hamba betul lah. Orang tak sombong. Jadi menunjukkan di sini maknanya yang terbaik makan duduk. Dan dalam hadis yang lain pula kata wala takulu qaimah. Wala takul qaimah. Jangan makan hal kaunika qaimah. Hal keadaan kamu diri. Ulama-ulama mentafsirkan hadis ini makruh makan diri. Melainkan ada ulama yang memfatwakan kalaulah tidak ada nampak rupa makan seperti rengang, maka harus makan diri. Macam dia makan sekelak hek duduk dalam mulut. Nak, atau makan wheat ke sakit tekuk. Nak, takkan makan duduk wheat itu. Faham tak? Dah mana mari jalan wheat adalah tekuk. Dah wheat nak habis 45 minit. Congok duduk biar jalan situ. Bukan gitu. Jadi tak nampak rupa orang duduk makan. Jadi kalau nampak sangat maknanya rupa nazar orang duduk makan, maka ambil hak Nabi, iaitu makan belah duduk. Macam makan nasi. Kalau makan belah jalan nampak sangat, belah diri nampak terang sangat, tak molek. Tak. Ni dak duk cakap mengang gitu. Duk telefon tapi dalam mulut ada sekelak, tak apa makan berdiri. Jadi kalau rupa orang makan, duduklah. Pasal dak sama yang ingat. Makan, lepas tu makan benda remeh jawab dah. Masalah serban ni semula lah. Nak makan agak tapi tak ada lagi serban. Cari serban comel sekali. Nak buat buku, memang nak buat buku pun, tapi tak buat pun lagi. Faham tak? Soalan orang tu saja jawab balik dia ada dalam 3 tong sabung. 3 tong kertas kecil-kecil. Dah mati gitu ya sih. Tak buat pun lagi. Ni insya-Allah dah kita akan buat. Jadi 2 lagi soalan. Kita jawab minggu depan lah. Lewat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi